Masjid Abidin merupakan salah satu masjid tertua di Terengganu dan terletak di tengah-tengah bandar Kuala Terengganu. Masjid ini telah dibina di antara tahun 1793 hingga 1808 yang mana merupakan zaman pemerintahan Al-Mahrum Sultan Zainal Abidin II atau dikenali sebagai Sultan Zainal Abidin Ibnu Al-Mahrum Sultan Mansur Riyad Shah. Masjid ini turut dinamakan sempena nama putera baginda iaitu Sultan Zainal Abidin III semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin II atau dikenali sebagai Masjid Kayu selepas pemerintahan Sultan Zainal Abidin III yang dikenali sebagai Masjid Besar. Masjid Diraja Terengganu ini dibina daripada kayu cenal yang merupakan rumah tradisional Terengganu pada zaman tersebut. Pada awal tahun 1900, masjid ini diiktiraf sebagai salah satu bangunan terbesar di Kuala Terengganu. Ada yang mengatakan bahawa masjid ini dikenali sebagai Masjid Putih kerana bahan binaan yang digunakan terdiri daripada campuran putih telur, madu serta pasir. Walau bagaimanapun, kesahihannya tidak dapat dipastikan sehingga kini. Namun, Masjid Putih ini dikenali sempena seorang Syekh Wali Putih dari Aceh yang dibina bersama Tok Penang dan Syekh Ibrahim dari Terengganu. Masjid Abidin juga disebut sebagai Masjid Diraja kerana zaman pemerintahannya dahulu, sultan-sultan sering berkumpul di masjid ini untuk menjalankan sebarang program atau aktiviti berkaitan diraja. Masjid Abidin yang berusia lebih 200 tahun ini telah banyak melalui pengubahsuaian sejak tahun 1808 hingga dapat memuatkan kira-kira 2,500 orang dalam satu waktu yang sama. Pengubahsuaian pertama dilakukan pada tahun 1852 ketika pemerintahan Al-Mahrum Sultan Umar. Bangunan ini telah diubahsuai dengan menggantikan dengan bangunan baru yang diperbuat daripada batu merah yang diperbesar dengan penambahan 3 batang tiang baru bulat dan 3 buah menara oleh Tunku Panglima Besar iaitu Tunku Muda Kemaman. Bagi pembinaan kubah pula, ia dibina semasa pemerintahan Sultan Umar dan digantikan dengan kubah yang baru oleh Sultan Ahmad II pada tahun 1881. Pengubahsuaian masjid ini juga termasuklah penambahan papan siling cenal di Dewan Solat Utama, manakala jubin bumbung asal telah digantikan dengan jubin tanah liat Cina. Kubah dahulunya berwarna kuning dan diubahsuai kepada warna putih yang berbentuk payung terbuka melambangkan payung diraja. Untuk pengetahuan semua, pada awalnya pembinaan Masjid Abidin hanya dibina secara sederhana iaitu dengan tiang seri atau tiang di tengah-tengah masjid belum dibina. Hanya terdapat sebuah kubah yang dibuat berasingan daripada kayu dan beratap kayu berlian serta mempunyai 6 buah kulas sahaja yang berukuran 2 meter panjang 1.5 meter lebar. Istimewanya seni bina Masjid Abidin ini ialah terdapat seni ukiran had Al-Quran, doa-doa dan ukiran unik yang dipasang di atas pintu dan sisi masjid. Seni bina masjid ini bercirikan Islamik. Ciri ini dapat kita lihat di bahagian pintu masuk dan grill. Terdapat beberapa ukiran kaligrafi ayat Al-Quran, doa dan Arab. Struktur binaan dinding masjid yang sekerat, berlengkung dan berlubang-lubang itu telah dijadikan sebagai pintu gerbang masjid. Terdapat juga keunikan di pintu masjid yang kaya dengan sentuhan ukiran bunga awal larat yang mempesonakan mata pengunjung yang mendatang. Selain itu, terdapat juga sebuah mimbar berukiran yang unik di dalam masjid. Mimbar yang ada direka cipta oleh Encik Abdullah bin Datuk Bandar. Bahagian yang paling menarik di sebelah dalam pula adalah sebuah mimbar yang dihiasi dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran. Dapat dilihat juga pada ukiran di mimbar masjid yang dikenali sebagai ukiran kaligrafi bercorakkan flora. Bagi menampakkan ciri-ciri seni bina Islam, kita dapat lihat pada dinding-dinding masjid, kegisi masjid serta di pintu masjid ukiran had daripada ayat-ayat suci Al-Quran.
Doa-doa, kasidah, ayatul kursi serta syair Imam Busiri menunjukkan bahawa zaman tersebut menguasai ukiran had pada tahap tinggi bagi negeri Terengganu. Ini dapat dibuktikan bahawa tulisan had sulus pada pintu hadapan tersebut diukir oleh Tengku Abdul Kadir bin Salim dan Abdul Rahman Istanbul. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu, diketahui juga terdapat 5 ayat Al-Quran daripada surah berbeza yang diukir di atas dinding tersebut, iaitu Surah Al-Baqarah ayat 183, Al-Imran ayat 97, Surah Al-Anbiya ayat 73, Surah Al-Kabut ayat 45 serta ayat Kutul Kursi yang mempunyai maksud tersirat penekanan terhadap 5 rukun Islam kepada setiap orang Islam. Hendaklah patuhi 5 rukun Islam agar dapat memimpin diri dan orang ke jalan yang benar. Ukiran ayat Al-Quran turut menunjukkan tentang kepentingan solat dan keesaan kepada Allah. Hanya Allah sahaja yang layak disembah dan hanya Allah sahaja yang Maha Esa dan memiliki segala di dunia yang fana ini. Ingatkan kepada muslimin dan muslimat agar sentiasa bertakwa kepada Allah. Jelaslah bahawa seni bina Masjid Abidin di Kuala Terengganu ini seperti yang dapat dilihat pada hari ini adalah gabungan halus seni tradisional Terengganu ditambah pula dengan seni bina Islam dan kolonial. Dengan perjalanan bersejarahnya yang ketara, Masjid Abidin diklarifikasikan sebagai masjid yang unik dan telah menjadi salah satu tempat pelancongan utama. Setelah sempurnanya pembinaan Masjid Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu yang menjadi punca dan juga asas kepada kejayaan, maka muncullah bersamanya satu syiar Islam yang membawa kepada keunggulan sebuah kerajaan Islam yang telah diasaskan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana kesannya masih dapat dirasai dan dihayati oleh umat baginda sehingga ke hari ini. Pembentukan Masjid Sultan Zainal Abidin ini telah berfungsi sebagai pusat ibadah, pusat pengajian Islam, pusat pentadbiran negeri, pusat pertahanan negeri, pusat permesyuaratan dan juga pusat bagi menyatu padukan umat dalam hal-hal agama dan dunia. Peranan dan fungsi masjid ini bukan sahaja berlaku pada zaman Rasulullah sahaja, akan tetapi ia berterusan sehingga ke zaman-zaman yang akan datang. Dalam hal ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai fungsi utama Masjid Sultan Zainal Abidin agar ianya dapat memberi kefahaman, faedah, kemanfaatan kepada kita untuk diaplikasikan kepada masjid-masjid yang akan dibina pada masa akan datang.